Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 主所爱的弟兄姊妹们，早上好，主内平安。 Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini kita berdoa. 当我们听到之前，让我们一起来低头祷告。 Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau menghantarkan kami di tempat ini. 我们在天上的父，我们感谢您，您带领我们来到这里。 Ya Tuhan, kami rindu hidup kami dibentuk oleh Tuhan. 我们盼望我们的生命被你所塑造， Menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama kami. 成为一个蒙福的家庭，也成为多人的祝福。 Karena itu kami percaya bahwa kami mendapatkan semuanya itu ketika kami mau mendengarkan firman 我 Tuhan. 们相信，当我们听你的话的时候，你的福分就临到我们。 Ajarlah kami melalui firman-Mu sehingga hidup kami boleh diubahkan. 教导我们借着你的话语，让我们的生命有所改变， Biarlah setiap nasihat teguran dari Tuhan membentuk hidup kami. 让你话语一切的谴责都能够造就我们。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-Mu yang menerjemahkan, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami. 就是赐福讲道的、翻译的，愿你的福分大大的降在我们中间。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan pagi hari 奉 ini. 主耶稣的名求，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu keluarga Shalom. 主所爱的弟兄姊妹，今天早上我们要一起来分享，那就是平安的家庭。 Ini satu tema yang indah, Bapak Ibu Saudara. 这是一个美好的主题， Keluarga Shalom, 平安的家庭 keluarga damai sejahtera. 就是和平的家庭， Ini keluarga yang sangat ideal, 这是一个很美满的家庭， di mana di dalamnya ada damai dan juga dapat memancarkan damai bagi orang-orang di sekitarnya. 其内有平安，也从里面发出平安给人家。 Sungguh satu keluarga yang ideal, saudara. 这是一个很美满的家庭。 Tetapi bagaimana kita memahami tentang keluarga Shalom ini? 但是我们怎么能了解平安的家庭呢？ Sedangkan di dunia ini memiliki satu sistem nilai yang rusak. 我们知道世界有败坏的制度， Saudara, apakah kita bisa memahami dengan baik apa sebetulnya keluarga Shalom? 弟兄姊妹们，我们能够真正的了解什么叫平安的家庭吗？ Karena yang terjadi biasanya di masyarakat, Saya- ketika ada satu keluarga yang buruk begitu ya, mengalami satu keadaan yang buruk, langsung dinilai miring, saudara. 在社会里，如果一个家庭有遭到比较不好的事情，那我们就评估那个家庭就不好的家庭了。 Ketika satu keluarga mengalami keadaan yang buruk, entah apapun itu, biasanya masyarakat langsung menilai, wah ini keluarga yang nggak baik begitu. 社会的人士常常评估一个家庭，如果他遭遇一些不好的事情，他就会说这个家庭是不好的家庭。 Misalnya, saudara, ketika ada orang yang misalnya nggak punya anak, misalnya, 比方说，有一个家庭他不能够生孩子， biasanya dinilainya apa, saudara? 人家常常会说什么呢？ Wah, ini keluarga nggak diberkati. 他们就会说这个家庭不蒙福， Wah, ini keluarga nggak mendapatkan anugerah dari Tuhan. 他就会说这个家庭没有得到上帝的祝福， Wah, ini keluarga nggak bahagia. 这个家庭没有幸福。 Bapak Ibu Saudara, sistem masyarakat seringkali menilai demikian. 弟兄姐妹们，我们这社会的制度常常会评估人家是这样的。 Lalu pertanyaannya, apakah keluarga Shalom bergantung pada kondisi-kondisi yang demikian? 那问题是，平安的家庭是依靠这样的情形吗？ Saya mengajak kita semua belajar dari satu keluarga, yaitu Wah. di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 我 25. 就讲给大家听，有一个家庭在圣经里所写的家庭，那就是从路加福音1章5节开始。 Saya akan yang berbahasa Indonesia akan membaca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15, kemudian ayat 16 sampai 25 akan dibaca dalam bahasa Mandarin. 印尼文的从5章到5节到15节，中文的16节到25节。 Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya yang berasal dari keturunan Harun
namanya Elisabet, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umatnya berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan takut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." 16节，他要使许多以色列人回转归于主他们的神，他必在以利亚的心智能力行在主的前面，叫为父的心转向儿女，将悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。撒迦利亚对天使说：“我凭着什么可以知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你们。听的时候，这话必然应验，只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这事成就的日子。”百姓等候撒迦利亚，差他许多在店里，及至他出来不能和他们说话，他们就知道他在店里见了异象，因为他只向他们用手打手势，竟成了哑巴。他公职的日子已满，就回家去了。这些日子以后，他的妻子以利撒白怀了孕，就急藏了5个月，说：“主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。” Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kisah dari Imam Zakaria dan Elisabet, ini merupakan bukti bahwa sistem nilai yang buruk di masyarakat itu sudah ada sejak dulu. 当我们读到撒迦利亚和以利撒伯的故事，当时的社会所不好的制度看法已经有了。 Padahal kalau kita baca, keluarga Zakaria dan Elisabet adalah keluarga yang baik di hadapan Tuhan. 如果我们读到他们的故事，撒迦利亚和以利撒白，他们两个都是好人。 Tetapi oleh masyarakat sekitar dianggap bahwa keluarga ini memiliki aib, Bapak Saudara. 但是在周遭的社会人说，这个家庭有了羞耻， Karena Elisabet istrinya tidak bisa mempunyai anak. 因为他妻子以利撒白不能生育。 Bapak Saudara, kalau kita membaca konteks di zaman itu, 如果我们看到当时的观念的话， di dalam Imamat 26 ayat 9 ini merupakan latar belakang kenapa masyarakat menilai aib ketika orang itu tidak punya 是 keturunan. 利未记26章9节，当时就是为什么那个时候的人说不能生育的孩子是不好的。 Dalam Imamat ini dikatakan, "Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu." Ini ada di dalam Imamat 26 ayatnya yang ke-9. 在利未记26章9节这么说：
我要眷顾他们，我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们坚定所立的约。 Bapak Saudara, memiliki anak dan cucu dianggap sebagai suatu berkat dari Tuhan. 主所爱的弟兄姊妹，有了孩子，有了孙子，被看作是神的祝福。 Bapak Saudara, ini benar. 弟兄姐妹，这是不错的。 Tetapi masyarakat sekitar lalu mengembangkan pemahaman baru. Kalau tidak punya anak, maka dianggap tidak diberkati. 但是人们就在把这个事情发展下去，说如果没有孩子，就变成不好了。 Sehingga di dalam kehidupan orang-orang Yahudi mereka membuat satu peraturan-peraturan baru sendiri. 所以犹太人就造了一些新的条例。 Seorang Yahudi yang tidak punya istri akan dipandang buruk, punya aib. 一个没有妻子的犹太人就当做一个羞耻。 Orang Yahudi yang tidak punya anak juga akan dianggap buruk. 一个没有孩子的犹太人也是很丢脸的。 Sebab mereka akan dianggap tidak bisa membantu secara perekonomian, tidak bisa membantu secara keamanan, tidak bisa membantu secara keturunan. 因为他们被当作不能在经济方面、在治安方面来支持社会制度。 Dan hukumannya adalah mereka dikucilkan. 他们的刑罚那就被孤立。 Saudara, mengerikan bukan hidup di zaman itu? 弟兄姐妹们，如果你活在那个时代，是何等的可怕！ Mari kita lihat bagaimanakah kondisi Elizabeth ketika itu. Saudara, sebagai seorang perempuan tidak bisa punya anak sampai usia tua, lalu dikucilkan oleh masyarakat 那么 sekitar. 现在我们就看看以利撒白，当她活在那个时候，她活了年纪老迈，就没有生孩子，就被人家孤立，是怎么情况？ Bukannya dibantu, bukannya ditopang, bukannya ditolong, tapi justru dikucilkan. 社会不但没有帮助他们、支持他们，而且使他们被孤立。 Bapak Saudara, Zakaria memang tidak dikucilkan. Kalau kita baca memang dia tidak dikucilkan begitu ya. 当我们读这个撒迦利亚的故事，撒迦利亚本来不会被社会所 Dia bisa 孤立， tetap melayani, Bapak Saudara. 他还是能够在上帝面前侍奉。 Karena di zaman itu ilmu kedokteran belum maju. Jadi yang dianggap mandul itu dari perempuan, Saudara. 当时的医科没有那么发展，如果一个家庭没有孩子，不能生育的都归在女人的身上。 Jadi yang paling disalahkan di zaman itu perempuan, Saudara. 所以要错怪女人， Dianggap mandul dan tidak bisa punya keturunan. 就把女人当作不能生育，就不能生孩子。 Saudara, kita seringkali bingung ketika kita diperhadapkan dengan sistem nilai masyarakat yang demikian. 弟兄姐妹们，当我们面对这样的社会制度，我们就会觉得很彷徨。 Masyarakat membuat nilai sendiri di dalam menilai sesuatu, lalu mengkomentari baik dan buruk kepada orang lain. 社会自己造一些他们的制度，然后他们就说这个不好，那个好。 Masyarakat kadang menilai, wah ini hukuman, wah ini kutukan, padahal Tuhan sendiri nggak bicara begitu. 他们自己说这个是咒诅，这个是刑罚，其实神自己没有说什么。 Nah, misalnya di zaman ini, Saudara, saya menemukan Alisa Subandono. Nah, ini penilaian masyarakat dianggap terlalu kurus, netizen. Jadi kelihatan tua. 比方说，现在有名叫阿丽莎·苏班多诺，她因为她的身材瘦小，然后就网友就说她，说太瘦了。 Nah, Saudara, ya mending lah ya jadi kelihatan tua. Lalu mereka di bawahnya komentar lagi, wah kayaknya sakit gitu. 后来他们就说看起来很老成，就是说，哎，她可能有病。 Masih mending, Saudara, masyarakat menilai, wah sepertinya sakit, perhatian begitu ya. 说她老成，说她有病，就是还不会怎么样。 Nah, di bawahnya lagi ada netizen lagi bilang, wah sepertinya keluarga ini lagi ada masalah nih. 后来网友就会说，好像这个家庭有问题。 Saudara nggak ngerti apa-apa tapi langsung ngomong kayaknya ini sama suaminya lagi bertengkar ini. 这个社会什么都不知道，就会乱说她可能跟丈夫在吵架。 Saudara, ada contoh lain lagi yang lebih lucu, Saudara. 弟兄姊妹，还有另外一个更有趣的故事。 Keluarga Natali tuduh ini komedian ternama Indonesia, Sule itu pakai pesugihan gitu.
有另外一个说，这个名叫苏类，他好像有放一个抱歉，我 Ya, pakai 中 ilmu-ilmu 文 klinik 他 begitu 好 lah 像 ya. 有用一些外来的能力，使他看起来很英俊。 Saudara kita lihat, yang satu kurus begitu ya, secara fisik kurang dianggap negatif. Begitu. 我们就知道刚才我们看的女士，她身材瘦小，我们就以消极方面来看她。 Yang satu diberkati dengan kekayaan dianggap negatif juga, saudara. 另外一个，她是有很多的财富，社会人士又说她好像用不好的手段来得到的财富。 Saudara, inilah gaya penilaian dunia ini. 这就是社会人士所评估的。 Menganggap bahwa hal-hal yang lahiriah itu sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. 他们会就看到你的外表表现，就判断这个好，这个不好。 Kalau belum punya anak dianggap tidak diberkati. 如果你没有孩子，就说上帝没有赐福你。 Ketika belum berhasil secara ekonomi dianggap tidak diberkati. 当你在经济方面不成功，就说上帝也没有赐福你。 Kita menganggap baik atau tidak baik keluarga kita bukan dari apa kata Tuhan melainkan apa kata 我 dunia. 们就说一个人好不好，就不按照神的标准，是按照我们看别人的外表。 Saudara, kita perlu hati-hati jika kita menilai keluarga kita hanya secara lahiriah. 所以我们要小心，当我们评估我们的家庭以外表来评估，要小心。 Karena itu mari kita lihat keluarga Zakaria. 我们就看撒迦利亚的家庭吧， Seperti apakah keluarga Shalom itu yang sesungguhnya? 我们就知道平安的家庭究竟是怎么一回事。 Yang pertama, saudara, keluarga Shalom itu bukanlah keluarga tanpa masalah. 一个平安的家庭，并不是说没有问题的家庭。 Zakaria mengalami masalah yang begitu berat. 撒迦利亚面对的问题是很重大 Di 的。 ayat 7 dikatakan bahwa dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak di masa tuanya, saudara. 在第7节那里说到，在他老年的时候没有孩子。 Di ayat 25, oleh karena sistem nilai masyarakat saat itu, Zakaria pun menganggap bahwa ini sebuah aib bagi mereka. 在25节那里说到，因为当时的社会制度，他所面临的事情就是一种羞耻。 Saudara, keluarga Shalom bukanlah keluarga tanpa masalah. 弟兄姊妹，平安的家庭并不是说没有问题的家庭。 Padahal kalau kita lihat, Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang baik. 其实我们看到撒迦利亚和以利撒白是他们两个是好的人， Mereka orang beriman, 他们有信心， mereka melayani Tuhan, 他们侍奉神， mereka saleh di hadapan Tuhan. 他们在上帝面前忠诚。 Tetapi mereka mengalami problem yang berlarut-larut sampai masa tuanya. 但是他们所面对的事情，就拖到他们年纪老迈。 Mereka mengalami hidup yang seolah-olah tidak diberkati oleh Tuhan. 他们经历的生活好像没有被神祝福。 Karena itu kalau kita setuju mengambil contoh keluarga Zakaria sebagai keluarga Shalom, keluarga yang ideal, 如果我们同意把撒迦利亚的家庭当作平安的家庭的话， maka kita harus sepakat bahwa keluarga Shalom itu bukanlah keluarga tanpa masalah. 那么我们就要同意一个平安的家庭，并不是说没有问题的家庭。 Saudara, memang kalau tidak ada masalah, damai, saudara ya, damai tentu. 弟兄姊妹们不错，如果你家庭没有问题的话，你好像感觉到很平平安安。 Namun pertanyaannya, ada tidak keluarga tanpa masalah? 但是问题是一个家庭真的没有问题吗？ Nggak ada, saudara. 没有。 Karena itu bagaimana di tengah masalah kita bisa menjadi keluarga Shalom? 问题是在困难当中，我们还是能够成为平安的家庭。 Yang kedua, saudara, 第二， kuncinya adalah keluarga yang tetap berpegang pada Tuhan di tengah masalah. 关键那就是在你遭到困难当中，你还是持守对神的信心。 Di ayat 11 sampai 13 kita akan baca sama-sama. 在第11到第13节，我们一起来看。 Ayat 11 sampai 13, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." 11节，有主的狮子站在香坛的右边，向他显现。撒迦利亚看见就惊慌害怕，天使就对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。” Saudara, keluarga Shalom adalah keluarga yang tetap berpegang pada Tuhan di tengah badai masalah. 平安的家庭就是就算在困难当中，还是对神有信心。 Dan hal ini kita bisa lihat dari Zakaria. 我们就能够从撒迦利亚的生活看得出来。 Ketika Zakaria sedang melayani Tuhan di dalam bait suci, saudara, dia tiba-tiba berjumpa dengan malaikat dan dia 当撒 takut. 迦利亚在圣殿侍奉神的时候，突然他看见了主的使者。 Saudara, apa yang membuat Zakaria takut? Apakah dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, atau dia melakukan dosa apa ketika dia mempersembahkan persembahan ukupan? 什么是使撒迦利亚当他看见天使的时候，就心里感觉到很害怕？是不是他已经做错了什么事情呢？ Saudara, tidak ada yang tahu, tetapi respon takut adalah respon yang wajar. 圣经没有说什么，但是一个人惊慌，那是一个很自然的态度。 Saudara, ada sebuah kisah tentang polisi, saudara. 弟兄姊妹们，有一个故事有关警察。 Kisah polisi ini sedang melakukan razia di tempat yang sepi, lalu tempat itu konon jadi tempat pacaran anak-anak remaja. 这个警察是在巡逻的时候就巡逻一个地方是常常有这个少年人在那边谈恋爱。 Tiba-tiba ada seorang pendeta lewat naik motor, saudara. 突然有一个牧师骑摩托车经过， Lalu polisi ini kaget karena jalanan sepi, tiba-tiba pendeta lewat begitu ya. Lalu dia berhentikan. 当他看见一个警察经过的时候，因为路很平静，他就说这个牧师停下来，叫牧师停下来。 Polisi tanya, "Kenapa Pak Pendeta di sini sendirian?" 他就说：“牧师，你怎么一个人在这里？” Pendeta ini, "Saya salah apa Pak?" sambil gugup gitu ya. 那个牧师说：“我到底做错什么事情？”心里就觉得很惊慌。 Saya tidak pernah sendiri karena saya selalu ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. 他说：“我从来不是独自一人，有主耶稣和圣灵跟我一起。” Saudara, polisi ini bingung dengan kegugupan sang pendeta. 但是警察看见警察的惊慌，就心里感觉到很彷徨。 Karena sebetulnya pendeta ini memang nggak salah apa-apa, saudara. 其实警察没有做错了什么事情。 Lalu polisi ini bertanya, "Berarti bapak saya tilang ya karena bapak melakukan kesalahan?" 所以警察就说：“那我就给你罚单。” Kaget, saudara. "Oh, salah saya apa? Kok saya ditilang?" 警察就心里很慌张，他说：“我做错了什么事情？” Mani akhir bulan, saudara, gaji lagi belum turun gitu ya. 他说：“这个是月底还没有发薪水。” Iya, bapak saya tilang karena bapak boncengan bertiga, ada Yesus dan Roh Kudus. 好，我就给你罚单，因为你载了3个人，你自己还有主耶稣和圣灵和圣灵。 Ketawa Pak Pendeta ini. 这个牧师就大笑了。 Saudara, wajarlah Zakaria takut ketemu malaikat. 所以撒迦利亚看见天使的时候，心里就很 Orang kadang kita 心里很慌张。 Orang kadang kita ketemu polisi, kita nggak salah apa-apa aja, kita takut kok. 我们自己当我们看到警察的时候，虽然我们自己没有做错什么事情，就会感觉到害怕。 Sekalipun Zakaria tidak melakukan kesalahan, wajar juga Zakaria takut. 虽然撒迦利亚没有做错什么事情，当他看见天使的时候，很自然会害怕。 Namun kita tidak melihat respon Zakaria, tetapi perkataan malaikat ini. 但是我们没有看到撒迦利亚的反应，只知道天使所说的话。 Malaikat berkata, "Jangan takut, doamu dikabulkan." 天使就对他说：“不要害怕，因为你的祷告已经被听见了。” Saudara, perkataan ini menandakan Zakaria berpegang pada Tuhan di dalam hidupnya. 天使这句话表示说，撒迦利亚持守对神的信心。 Di tengah masalah yang berlarut-larut, Zakaria berdoa kepada Tuhan. 在他面对
很重的问题，他还是向神祷告。 Inilah keluarga Shalom, keluarga yang terus berpegang pada Tuhan di tengah masalah. 这就是平安的家庭，在困难当中还是向神持守信心。 Saudara, saya sering mendengar kisah keluarga dari orang-orang yang saya kenal ketika mereka menghadapi masalah yang berat, entah sakit, entah ekonomi. Saudara. 弟兄姐妹们，我常常遇到一些家庭，当他面临很重的问题，不论是病痛或者经济方面， Mereka kadang bercerita sambil menangis terseduh-seduh. 当他们诉苦的时候，他们就会哭起来。 Namun setiap keluarga yang saya temui, mereka tetap kuat di hadapan Tuhan. 但是我所见到每个家庭，他们都有信心。 Saudara, kuncinya satu, mereka 他们一直在上帝面前祷告。 persoalannya bukan terletak pada apa masalah yang saudara hadapi 问题不在于你所面对的问题， atau seberapa besar masalah yang saudara hadapi, 或者你所面对的问题有多大， melainkan bersama siapa saudara menghadapinya. 乃是你面对你的问题跟谁面对。 Saudara, sebesar apapun masalah yang kita alami dalam kehidupan keluarga kita, kalau bersama Tuhan, kita akan tetap menjadi keluarga Shalom. 弟兄姐妹，不管你所面对的事情有多大，只要有上帝同在，就不成问题了。 Yang ketiga, saudara, 第三个， keluarga Shalom adalah keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai yang utama. 一个平安的家庭总是把上帝居首位。 Kalau kita baca di dalam ayat 6, saudara, kita bisa melihat bahwa Zakaria adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. 如果我们看到第6节那里，这里说夏加利亚是个义人， Bahkan Zakaria terus melakukan tugasnya sebagai imam. 甚至他还是为了实行他的祭司任务。 Mari kita lihat kembali kondisi Zakaria. 我们就看看夏加利亚的事情吧。 Sekian puluh tahun dia itu menanggung beban aib dari orang-orang di sekitarnya. 他几十年就负担了四周围的说法，对他羞耻的说法。 Sangat mungkin dia entah seminggu sekali, sebulan sekali dia menerima sindiran, kok kamu belum punya anak, kok kamu belum punya anak. Mungkin juga ada yang berkata, kamu gak diberkati sama Tuhan. Mungkin juga ada yang berkata, kamu melakukan dosa apa di hadapan Tuhan. 很有可能在他的年日里，不管是一个礼拜一次，他说你怎么到现在还没孩子？他说你到底做错了什么事情？ Namun saudara, perlakuan orang-orang di sekitar mereka tidak membuat mereka kecewa kepada Tuhan. 但是周遭围的说法不使他对神有所失望。 Mereka tetap setia pada Tuhan dan Zakaria tetap mau melayani Tuhan. 他们仍然忠心于上帝，仍然要侍奉神。 Hal ini menunjukkan bahwa Zakaria, Elisabet menyatakan bahwa Tuhan yang utama bukan diri mereka. 这表示夏加利亚和以利撒白说，神是居首位，不是他们自己。 Saat ini saudara, di masa ini seringkali kita melihat orang-orang percaya yang mudah sekali kecewa, mudah sekali mengeluh dengan keadaan. 现在我们就看到很多信徒为了周围的事情就会感到很失望。 Kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, pergi meninggalkan pelayanan, saudara. 对教会失望，对神仆有失望，然后离开教会。 Saudara, saya tidak membenarkan kekurangan gereja atau hamba Tuhan. 我并没有说教会有什么缺点，神仆有缺点。 Tetapi ketika dikecewakan lalu meninggalkan pelayanan, itu bukan sikap seorang anak Tuhan. 但是如果教会让你失望，神仆令你失望，你也不应该离开教会啊。 Sebab itu menunjukkan bahwa yang utama bukanlah Tuhan, tetapi dirinya yang seharusnya dipedulikan, dirinya yang seharusnya dipuji dan disanjung. 如果你这样做的话，你不是把神放在居首位，乃是把你自己觉得被人家欺负，被人家使他失望。 Saudara, melayani Tuhan bukan bicara tentang mendapatkan sesuatu, tetapi memberikan sesuatu bagi Tuhan. 弟兄姐妹们，当你侍奉神的时候，这个不在于你能得到什么，在乎是你能给神什么。 Meskipun apa yang didapatkan tidak sebanding, orang percaya seharusnya tetap melayani Tuhan.
虽然你觉得你所得到的不相称，但是一个信徒还是要侍奉神。 Dan saya meyakini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera. 但是我相信这些人，那就是有平安的人。 Dia bukan tidak mempedulikan orang-orang di sekitar yang menyindir dia, bukan. 他不是不顾那些讽刺他的人们。 Dia bukan tidak mempedulikan apa kata orang di sekitar dia, bukan. 他并不是不顾人家对他说什么。 Dia mungkin masih bisa sakit hati, dia masih bisa jengkel, dia masih bisa marah dengan apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. 他也许会对人家对他说的事情，心里会感觉到很伤心、很难过。 Tetapi ketika Tuhan yang jadi yang utama, dia akan memiliki damai sejahtera. 但是如果他把主放在居首位，他心里就有平安。 Dia akan kembali memandang bahwa yang dilayani adalah Tuhan. 他会再次看见他所侍奉的是神。 Saudara, bukan hanya Zakaria yang mengutamakan Tuhan, tetapi hal ini berlanjut pun sampai ke anaknya yaitu Yohanes. 弟兄姐妹们，我们看到不单单夏加利亚是一个侍奉神的人，他的孩子叫约翰也是一个侍奉神的人。 Kalau kita baca, nanti boleh dibaca di rumah ya, ayat 14 sampai 17 kita bisa melihat bagaimanakah Yohanes ini menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. 在家里你们能够看从14节开始就知道，约翰以后他长大了，他怎么在上帝面前来侍奉神。 Orang-orang akan bersuka cita akan kelahirannya sebab ia itu akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ayat 15. 第15节那里说，在主面前将伟大，淡酒、浓酒都不喝。 Bersaudara, Yohanes menjadi anak yang besar di hadapan Tuhan. 弟兄姊妹们，约翰在上帝面前长大。 Seringkali kita justru terbalik, Saudara. 我们常常把事情反过来、倒过来。 Coba saya mau tanya ke pemuda di sini begitu ya. 我请问一下这里的年轻人， Ingin besar di hadapan Tuhan atau besar di hadapan dunia atau manusia? 你愿意在上帝面前伟大，还是在世界人的面前伟大？ Anak-anak muda di sini, pengennya yang mana, Saudara? 你 Saudara-saudara bukan Bapak Ibu ya. 本堂的年轻人，你选择哪一个？ Jangan jawab pengen dua-duanya begitu ya. 你不要说两个都要。 Yang orang tua ingin anaknya besar di hadapan Tuhan atau besar di hadapan dunia? 那年长的人呢？你希望你的孩子在神面前伟大，还是在世人的面前伟大？ Jangan bilang milih dua-duanya lagi, 你 Saudara. 也不要说我选择两个。 Karena kalau kita berharap dua-duanya tetapi Tuhan diabaikan, itu sia-sia, Saudara. 如果你希望两个都有的话，但是你忽略了神，那这也是突然的， Itu tidak akan pernah terjadi. 这从来不能够发生。 Saudara, kita seringkali berpikir anak kita harus jadi orang yang besar, orang yang sukses. 弟兄姐妹们，我们常常说，我们的孩子一定要成为一个伟大的人，一个成功的人。 Namun Alkitab mengatakan bahwa seharusnya besar di hadapan Tuhan dulu. 但是圣经告诉我们，一个人应该要先在上帝面前伟大。 Kita seringkali tuntut anak kita, kamu harus meraih prestasi yang tinggi ya. 我们常常对孩子们说，你应该要达到很高的成就。 Kamu harus meraih kesuksesan nanti ya kalau udah besar 你 ya. 一定要，当你长大之后，你一定要成功。 Tetapi kita tidak pernah mendorong mereka untuk meraih Tuhan. 但是我们从来不推动他们来寻求神， Kita tidak pernah mendorong mereka untuk membaca firman Tuhan. 我们从来不推动他们来读经， Kita tidak pernah mendorong mereka untuk melakukan firman Tuhan. 我们从来不推动他们来实行神的话。 Mungkin mereka sukses dan besar di dunia. 也许有一天，他们在世界人的眼前成为一个伟大成功的人， Tetapi di hadapan Tuhan 但是在上帝面前呢， mereka kecil, Saudara. 他们是微小的人。 Kita tidak mau demikian, Saudara. 我们当然不愿意这样的事情发生。 Karena itu melalui Yohanes kita bisa melihat
Seorang yang besar di hadapan Tuhan, dia akan berimpact bagi orang-orang di sekitarnya. 所以从这个故事，我们就知道，一个在上帝面前伟大的人，他的生活就必定影响他人。 Kalau kita baca ayat 15, saudara, kita bisa melihat sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan seterusnya, saudara, itu impactnya, saudara. 如果第15节我们就读到他要在上帝面前伟大，接下来那就是他所影响的事情。 Ia tidak akan minum anggur, minuman keras, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik dari Tuhan, ia akan bahkan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia. 这里说到他淡酒浓酒不喝，而且使很多人归向神，也是在主的面前行很大的事。 Artinya, saudara, kita harus bawa anak-anak kita untuk setia pada Tuhan terlebih dahulu. Barulah mereka akan mendatangkan impact bagi orang-orang di sekitar. 意思说，我们一定要把孩子带到上帝面前，他们才能影响四周围的人。 Jangan kita berpikir, wah raih prestasi dulu, baru kamu jadi berkat buat anak-anak yang lain, orang-orang sekitar. Jangan begitu. 我们不可以对孩子们说，你先要达到你的梦想之后，才能影响你四周围的人。 Ajari anak-anak takut akan Tuhan, barulah ajari anak-anak meraih prestasi. 你要先叫他们来敬畏耶和华，才叫他们来达到他们的梦想。 Jangan ajari anak-anak kita, wah raih kesuksesan, raih kekayaan ya, biar kamu jadi berkat bagi banyak orang kayak gitu. 你不要先叫他们来说，你要达到你的梦想，成为一个成功的人，才能够影响别人。 Kita berpikir akhirnya, saudara, raih kekayaan jadi berkat bagi banyak orang. 我们所想的是最终成为一个成功的人，能够成为多人的祝福。 Sehingga anak-anak, oh berarti tujuan hidupnya hanyalah raih kekayaan. 所以他们自己的想法，他们最终的目的乃是要成为一个有钱人。 Harusnya, saudara, ajari anak-anak hidup takut akan Tuhan dulu. 应该是你们要先教导他们敬畏耶和华。 Percuma anak kita kaya dari korupsi, saudara. 如果你的孩子是成为有钱人，但是他们贪污，那是没有用的。 Percuma anak kita kaya dari bisnis curang, saudara. 如果他们以不好的手段成为一个成功的商家，那也是没有用。 Saudara, banyak orang tidak akan menilai dia baik, tapi justru akan mencibir dia. 很多人不会说他是好，但是他们就会嘲笑他们。 Keluarga Shalom adalah keluarga yang berimpact bagi orang-orang di sekitarnya secara Injil, saudara. 平安的家庭，那就是要影响四周围的人。 Inilah yang terjadi dalam kehidupan Zakaria. 这就是在撒迦利亚的生活所发生的事。 Keluarga ini mendatangkan impact bagi orang-orang di sekitarnya 这个家庭成为四周围的祝福， karena mereka setia pada Tuhan. 因为他们对神有信心，忠心于神。 Karena itu marilah ajak keluarga kita untuk beribadah pada Tuhan. 所以你们要带领你们家庭来敬拜上 Ajak 帝， keluarga kita untuk membaca firman Tuhan, melayani Tuhan. 要带领你们家庭来读经，来侍奉神。 Sehingga keluarga kita akan memancarkan Injil bagi lingkungan di sekitar kita. 所以我们的家庭能够发出那个福音，对四周围的人发出福音的好消息。 Saudara, yang keempat, terakhir saudara ya. 最后就是第四， Keluarga Shalom bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang mau dibentuk Tuhan. 一个平安的家庭不是完全的家庭，但是愿意被神所塑造。 Saudara, Zakaria bukan orang yang sempurna. 弟兄姊妹们，撒迦利亚不是一个完全的人， Dia dihukum Tuhan. 神惩罚他， Dia jadi bisu dan tuli selama 9 bulan. Namun Zakaria menerima hal itu. 他成为哑巴儿聋，大概9个月，直到他得到孩子为止。 Saudara, yang menarik adalah Zakaria justru tidak percaya pada Tuhan ketika jawaban itu diberikan kepada dia. 非常有意思的说，当神垂听他祷告的时候，他偏偏不相信。 Kita lihat dari awal Zakaria sepertinya sempurna ya, melayani Tuhan, setia pada Tuhan dan lain sebagainya. 从头开始，我们就看见撒迦利亚好像是一个完全的人，他很忠心，侍奉神。
祷告神， Namun justru di akhir ketika jawaban itu diberikan, justru dia malah nggak percaya sama 但 Tuhan. 是到最后，当神垂听他祷告的时候，他偏偏不相信。 Jadi jangan pernah puas merasa bahwa oh keluargaku udah baik, keluargaku udah melayani Tuhan seterusnya, keluarga sudah berdoa, beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah merasa puas, saudara. 但是，如果你的家庭已经侍奉神，有读经的习惯，或者有在教会有什么活动，你不应该感到自满。 Jangan pernah merasa puas kalau waduh saya setia di dalam doa ketika saya punya masalah. Jangan pernah puas. 你不要认为在你面对事情的时候，你祷告就感觉到很自满， Karena kita bukan orang yang sempurna, kita bisa saja gagal. 因为我们不是完全的人，我们可能会失败。 Dan kita nggak tahu ujian untuk menggagalkan kita itu seperti apa. 我们从来不知道什么事情会使我们成为失败的人。 Ujian yang bisa membuat kita gagal itu seperti apa. 我们不知道什么考验会使我们失败。 Zakaria berhasil di dalam menghadapi masalahnya, dia terus berdoa, tetapi ketika dijawab justru dia nggak percaya. 小扎利亚他前面的生活都是看起来很成功，当他得到上帝的垂听，他却失败了。 Tapi yang menarik ketika dia ditegur Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dia terima itu. 但是非常有意思的时候，当上帝刑罚他，他接受。 Saudara, banyak orang tidak suka ditegur. 弟兄姐妹们，很多人不喜欢谴责、责备。 Sekalipun sudah jelas melakukan kesalahan, ia tidak bisa punya jiwa yang besar untuk menerima teguran. 虽然他明明是做错了事情，但是他没有很大方的胸怀来接受自己有错。 Sehingga yang terjadi ketika ditegur, marah, emosi. Saudara. 那当他被责备的时候，他就发脾气了。 Saudara, ditegur oleh Tuhan atau orang lain memang bukan hal yang menyenangkan. 弟兄姐妹们，当一个人谴责、责备你的时候，这不是很快乐的事。 Tetapi ketika kita menerima sebuah teguran, apalagi dari Tuhan, itu akan membuat hidup kita jauh lebih baik. 但是如果我们能够接受别人的谴责，更何况上帝的责备，那会使我们更加成为一个好人。 Masih lebih baik ditegur daripada kita diabaikan ketika melakukan kesalahan. 当我们做错了事情，宁可被人家责备，比起被人家忽略。 Kalau Tuhan masih menegur kita, berarti Tuhan masih sayang dengan kita. 如果上帝还责备我们、谴责我们，这表示神还爱我们。 Teguran Tuhan membuat kita makin lebih baik. 神的责备使我们变成更好。 Karena itu, saudara, mari kita berdoa kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang mau terus ditegur oleh Tuhan. 让我们仍然祷告，求神一直的谴责我们、责备我们， Menjadi satu keluarga yang mau terus dibentuk oleh Tuhan. 就是成为一个不断的被神塑造。 Meskipun kadang pembentukan Tuhan tidak menyenangkan. 虽然神所塑造的的时候会感觉到不好。 Saudara, kita yakin ketika kita membawa keluarga kita kepada Tuhan, maka keluarga kita akan memiliki shalom. 我们相信，当我们把我们的家庭放在上帝面前，我们的家庭就会变成平安的家庭。 Dan kita percaya bahwa keluarga kita juga bisa membawa impact bagi orang-orang di sekitar. 我们相信，我们的家庭也能够为四周围带来祝福。 Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. 愿神赐福我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. 神啊，我们为你今天的话语献上我们的感恩。 Kami belajar dari Zakaria. 我们从撒迦利亚的故事学习， Dari keluarga ini kami belajar bagaimanakah kehidupan keluarga yang mendatangkan shalom. 从这个家庭我们学习怎么能得到一个平安的家庭。 Tuhan, tolong kami agar kami dapat meneladani hal ini. 求主帮助我们来学习撒迦利亚的榜样， Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang selalu rindu dibentuk oleh Tuhan. 让我们的家庭渴慕被神所塑造。
Kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. 我们把我们的孩子放在你怜悯的手中， Kiranya anak-anak kami menjadi anak-anak yang besar di hadapan Tuhan. 愿我们的孩子在你面前成为伟大。 Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya. 他们成为敬畏上帝的孩子们，能带祝福给周遭的人。 Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak kami. 我们求你赐福我们的孩子们， Kami pun berdoa untuk diri kami sebagai orang tua. 我们也为自己做家长的 Kiranya 祷 kami 告， pun menjadi orang tua yang selalu mau dibentuk oleh Tuhan. 也让我们能够一直不断的让神塑造我们。 Apabila ada kesalahan yang kami lakukan, kiranya Tuhan tegur kami. 如果我们有做错的事情，求你牵着我们，责备我们， Agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan sehingga menjadi berkat bagi sesama. 让我们的生活成为讨你所喜悦的，成为多人的祝福。 Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan pengasihan 我 Tuhan. 们把我们家庭都交托在你的手中， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。